Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Aqidin bin Muhammad Nasir, nombor matrik AA181193. Saya menjalani latihan industri di Majlis Daerah Marang di bawah seliaan Encik Wan Azrul bin Wan Ali dan juga penyila fakulti saya, Tuan Haji Muhammad Kamal bin Jaafar. Pada hari ini, saya akan menerangkan semua tugas-tugas dan skop kerja yang telah saya lakukan sepanjang 16 minggu berada di Majlis Daerah Marang. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang organisasi Majlis Daerah Marang, yang mana ditubuhkan pada 1 Januari 1981 yang hanya meliputi 2 mukim sahaja, iaitu Mukim Rusila dan Pulau Kerengga. Yang kedua, luas kawasan pada permulaannya hanyalah 43.10 km persegi yang mengandungi 13 buah kampung sahaja. Seterusnya, pada 15 Februari 1996, kawasan daerah Marang distruktur semula kepada 666.54 km persegi yang mana mengandungi 6 mukim, iaitu Rusila, Pulau Kerengga, Mercang, Jerung, Bukit Payung dan Arlo Limbat. Majlis Daerah Marang diketuai oleh seorang yang dipertua YDP dan seorang setiausaha SU yang dilantik dalam golongan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. Segala dasar-dasar pentadbiran ditentukan oleh lembaga yang terdiri daripada 25 orang ahli majlis termasuk YDP, di mana mereka ini dilantik mengikut Seksyen 16 Akta 171 Kerajaan Tempatan 1976. Objektif jabatan terbahagi kepada 3, iaitu memberi perkhidmatan pentadbiran yang cekap, mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan awam untuk masyarakat setempat, mempertingkatkan perancangan pembangunan meliputi semua sektor ke tahap yang lebih tersusun dan mantap, di mana visi ialah mengalami pengalaman perbandaran Marang yang indah dan misi perkhidmatan perbandaran yang progresif, efisien dan berinovasi dalam melestarikan komuniti sejahtera. Seterusnya ialah Carta Organisasi Keseluruhan yang mana diketuai oleh Yang Dipertua Tuan Fadli Yusof bin Haji Zakaria dan Setiausaha Puan Nurul Ain binti Husin, di mana mempunyai 6 jabatan dan 4 unit yang masing-masing memainkan peranan yang berbeza. Seterusnya ialah di bahagian kejuruteraan awam, diketuai oleh Encik Muhammad Safian bin Rahman selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan, di mana mempunyai 3 orang penolong jurutera, seorang pelukis pelan, pembantu kemahiran dan 2 orang pembantu tadbir yang menguruskan hal-hal ehwal pejabat dan juga pembantu awam yang juga memainkan peranan sebagai pemandu kepada Encik Safian. Seterusnya di bahagian kejuruteraan mekanikal dan elektrikal juga diketuai oleh Encik Safian selaku ketua jabatan dan diterajui oleh Encik Wan Azrul bin Wan Ali, di mana terdapat 3 unit di bawah Encik Wan Azrul, di mana mereka ini menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan kerja-kerja lain yang diperuntukkan ke atas mereka. Seterusnya untuk kegiatan utama. Yang pertama, di bawah Majlis Daerah Marang terdapat beberapa perolehan kerajaan yang terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama ialah tender, di mana harga tender ialah RM500,000 dan ke atas. Yang kedua ialah sebut harga, di mana harganya di antara RM20,000 hingga RM499,000. Dan yang ketiga ialah inden, di mana harganya adalah RM20,000 dan ke bawah. Untuk makluman, inden ini merupakan pemberian terus daripada YDP atau pegawai-pegawai yang telah diberi kuasa. Dan seterusnya ialah pesanan kerajaan, tidak tertakluk kepada beberapa hargalah kerana ianya merupakan hanya melibatkan kerja-kerja yang melibatkan penyelenggaraan kenderaan dan pejabat sahaja. Yang seterusnya ialah memberi perkhidmatan berdasarkan peranan jabatan masing-masing kepada orang awam. Seterusnya ialah carta ahli ringkas proses sebut harga ataupun tender. Untuk makluman, saya telah ringkaskan
carta alih yang sebenar kepada 6 step sahaja, iaitu yang pertama ialah menerima kelulusan peruntukan daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Yang kedua ialah membuka fail dan menyediakan dokumen sebut harga. Urusan membuka fail ini dilakukan oleh pembantu tadbir dan proses menyediakan dokumen sebut harga ini dilakukan oleh penolong jurutera bahagian ukur bahan. Yang ketiga ialah menyediakan anggaran jabatan berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan. Yang keempat ialah membuka peti sebut harga yang telah dihantar oleh syarikat-syarikat ataupun kontraktor yang berkelayakan. Yang kelima ialah mesyuarat penilaian sebut harga untuk menilai sebut harga ataupun tender yang telah dihantar, dan kebiasaannya yang menyertai mesyuarat ini ialah YDP, SU, ketua jabatan dan penolong-penolong jurutera yang terlibat. Dan yang keenam ialah keputusan sebut harga akan dikeluarkan oleh pejabat untuk melantik kontraktor yang berkelayakan. Seterusnya, yang ketiga ialah laporan kerja teknikal yang telah saya lakukan sepanjang saya menjalani latihan industri di sini. Yang pertama ialah saya berkesempatan untuk melihat cara pemasangan longkang U-shape di beberapa tapak projek, yang mana skop tugas yang utama saya ialah membantu menyelia tapak, melihat dan belajar. Saya tidak dibenarkan untuk melakukan kerja-kerja pemasangan ini kerana saya bukan pekerja mahir yang mempunyai kemahiran untuk berbuat demikian. Yang pertama ialah prosedur setting out pelan akan dijalankan, di mana dilakukan oleh juruukur untuk menentukan sempadan tanah. Seterusnya ialah proses pembersihan kawasan tapak bina perlu dijalankan sebelum kerja pemasangan dapat dijalankan. Jika dapat lihat dalam gambar ini ialah gambar tapak yang telah dibersihkan daripada pokok-pokok yang menghalang kerja-kerja pemasangan. Seterusnya, kerja penggalian tanah untuk menyediakan tapak longkang. Jika lihat gambar satu ini merupakan proses penggalian untuk menyediakan tapak longkang. Seterusnya, proses pemasangan longkang dan penutup yang mempunyai saiz yang berbeza. Jika lihat di sini ialah saiz 1200 mm yang digunakan, dan di sini ialah merupakan tapak longkang yang mana kita akan letakkan pasir di bawahnya. Seterusnya ialah pemasangan box culvert, di mana kebiasaannya box culvert ini diletakkan ataupun dipasang di bawah struktur jalan raya. Kalau kita lihat saiz ataupun acuan dan juga jenis besi yang digunakan di dalam box culvert ini berbeza jika dibandingkan dengan longkang, kerana box culvert ini akan menahan ataupun menanggung beban apabila kenderaan ataupun jentera lalu di atasnya. Kedalaman tapak mestilah melebihi 750 mm, tetapi ianya juga bergantung kepada saiz box culvert, di mana jika dapat lihat ini ialah saiz 750 mm. Kebiasaannya akan dilabel di sinilah dengan cat warna merah. Seterusnya, tapak box culvert dibina daripada tertulang BRC A8 dan grid konkrit 25. Kita akan gali dulu dia punya tapak. Seterusnya, di bawah ini akan diletakkan tertulang BRC A8 dan akan dituang konkrit grade 25 untuk menyediakan tapak kepada box culvert ini. Ianya tapak ini berbeza dengan tapak longkang, di mana longkang kita hanya letakkan pasir kerana ianya tidak menanggung sebarang beban di atasnya. Tetapi apabila melibatkan box culvert seperti yang saya katakan tadi, ianya menanggung beban apabila kenderaan ataupun jentera lalu di atasnya. Jadi kita kena kukuhkan tapak di bawah ini kerana ianya untuk langkah keselamatan lah, untuk tidak mudah pecah dan sebagainya. Yang ketiga ialah saya juga berkesempatan untuk melihat proses penurapan semula jalan, yang mana ianya juga akan bermula dengan proses setting out untuk menentukan
sempadan tanah yang mana akan dibuat ataupun dilakukan oleh juruukur yang bertauliah. Seterusnya, bermula dengan pembersihan kawasan di tapak bena. Di sini juga yang saya tunjukkan ini adalah tapak yang telah dibersihkan lah. Okey, sebelum itu di tepi ini terdapat banyak pokok-pokok yang menghalang kerja-kerja dari penurupan jalan. Seterusnya, kerja-kerja meratakan hamparan crusheran menggunakan jentera traktor mengikut standard ketebalan yang ditetapkan. Seterusnya, selepas semua kerja-kerja pembersihan ini selesai dijalankan, maka kerja hamparan crusheran. Crusheran ini dalam bahasa Melayunya ialah batu campuran. Kebiasaannya akan dicampur dengan pasir yang mempunyai grade yang berbeza lah. Kebiasaannya dicampur dengan dust. Okey. Selepas itu akan dihamparkan, akan diratakan oleh traktor mengikut standard ketebalannya lah. Kalau ini merupakan jalan untuk menghubungkan kampung, ianya akan menggunakan standard ketebalan 4.57 meter. Seterusnya ialah kerja penyemburan tekod yang berfungsi sebagai pengikat antara jalan lama dan jalan baru. Sebelum saya terlupa, apabila traktor itu selesai menjalankan kerja-kerja meratakan hamparan ini, seterusnya roller seberat 8 tan akan datang untuk kerja-kerja pemadapan crusheran lah. Okey, seterusnya ialah ini merupakan semburan tekod yang mempunyai grade RS1K tak silap saya. Akan disembuhkan di atas tapak crusheran sebelum kita menghamparkan asfalt konkrit ataupun nama glamournya ialah premix. Okey, di sini ialah merupakan proses hamparan asfalt konkrit menggunakan jentera paver. Ia hanya menyebarkan ataupun meratakan permukaan ini sahaja. Seterusnya ialah jentera paver digunakan untuk meratakan premix. Seterusnya jentera steel wheel tandem roller. Ini gambar yang pertama ini akan digunakan untuk memadatkan premix lah. Dan seterusnya ialah jentera tire roller digunakan. Fungsi dia untuk memberi tekanan yang seragam untuk memadatkan ataupun mendapatkan permukaan jalan yang halus mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan lah. Jadi sepanjang proses ini berlangsung, saya ada di tapak bersama-sama dengan penyelia tapak untuk memerhati, melihat dan juga belajar cara macam mana proses-proses ini dijalankan. Sebelum saya terlupa, sepanjang proses untuk menghamparkan premix ini, penyelia tapak akan memastikan ukuran di tepi ini mematuhi standard yang telah ditetapkan lah. Di sini akan diletakkan tali untuk kita menentukan ukuran dia menepati spesifikasi ataupun tidak. Dan juga penyelia tapak juga akan mengukur kedalaman ataupun ketebalan premix ini menggunakan besi pencucuk untuk melihat ketebalannya itu mematuhi standard ataupun tidak. Kebiasaannya ketebalan standard ialah 63 mm sebelum ia dipadatkan. Seterusnya ialah coring test akan dibuat untuk menguji ketebalan saiz supaya menepati standard yang ditetapkan. Ini merupakan gambar coring test dijalankan dan kebiasaannya coring test ini akan dijalankan satu hari ataupun sehingga 2 hari apabila tapak premix ini telah siap dilakukan, dan ini merupakan keputusan permukaan ataupun coring test yang telah dibuat. Apabila ia mematuhi spesifikasi, maka projek ini akan diserahkan kepada pejabat majlis, dan jika tidak mematuhi standard ataupun spesifikasi, maka proses penerapan ini akan dijalankan semula serta-merta. Seterusnya ialah kerja-kerja pengurusan di pejabat, iaitu tugas saya ialah membantu menguruskan fail-fail yang berkaitan dengan
tender ataupun sebut harga. Seterusnya, membantu menguruskan fail-fail tender, sebut harga, inden dan pesanan kerajaan untuk diaudit, membantu menyemak fail-fail penyelenggaraan kenderaan dan jentera pejabat, penyelenggaraan unit elektrikal dan mekanikal, dan membantu menyediakan borang obligasi. Untuk makluman, borang obligasi ini merupakan borang apabila kita telah menilai sebuah harga yang telah dihantar ke pejabat. Kebiasaannya akan ada 3 ataupun 4 borang sebut harga, dan kita akan memilih satu daripadanya yang menawarkan harga yang paling rendah dan akan menyediakan borang obligasi ini untuk membuat bayaran ataupun lantikan. Dan seterusnya ialah membantu menyediakan surat kepada tenaga nasional berhad. Yang keempat ialah kesimpulan. Pertama, saya banyak mempelajari ilmu pengetahuan yang baharu dalam kejuruteraan awam. Malah ilmu pengetahuan yang berkaitan pengurusan pejabat juga saya dapat pelajari sepanjang di sini. Yang kedua, saya dapat mempelajari cara-cara berkomunikasi dengan orang sekeliling yang mana merujuk kepada staf-staf, kontraktor, konsultan dan klien ataupun pelanggan. Yang ketiga ialah saya dapat mendedahkan diri dalam dunia pekerjaan yang sebenar. Sebagai seorang pelajar yang menjalani latihan industri di sektor kerajaan, saya dapati bahawa integriti dan etika merupakan tunjang utama yang perlu dipatuhi kerana ianya melambangkan imej penjawat awam yang amanah dan jujur dalam bekerja. Seterusnya ialah cadangan. Yang pertama, kepada Universiti Tun Hussein On Malaysia, penyelaras kursus hendaklah memberi taklimat secara berkala mengikut keperluan pelajar. Hal ini untuk penyampaian taklimat secara berkala boleh membantu para pelajar supaya lebih faham akan keperluan sepanjang menjalani kursus di organisasi ataupun syarikat masing-masing. Seterusnya, kepada Majlis Daerah Marang, menggubal atau merangka satu silibus kurikulum latihan industri kepada pelajar supaya dapat memberi skop kerja ataupun tugas yang spesifik kepada pelajar. Hal ini kerana sepanjang pemerhatian saya berada di MDM, tiada skop kerja atau aktiviti spesifik yang dirancang untuk mendedahkan pelajar terhadap kerja yang dilakukan. Dan yang terakhir kepada pelajar, ialah pelajar hendaklah sentiasa menepati waktu bekerja yang ditetapkan dan berdisiplin sepanjang masa. Dan yang terakhir ialah pelajar hendaklah membudayakan sikap suka bertanya. Bab kata pepatah, malu bertanya, sesat jalan. Jadi sekian sahaja persembahan atau penerangan saya untuk kursus latihan industri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.